Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Januari 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Ulama terkenal PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani tampil mempertahankan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang berdepan kontroversi pemilikan saham. Menurut Ahmad Dusuki, isu saham Azam ini sengaja ditimbulkan oleh musuh-musuh kepada SPRM. Katanya ia dilakukan bagi menghilangkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu. Ahli Jawatankuasa Pusat PAS itu juga berkata, Azam dan seluruh warga SPRM tidak perlu akur dan tunduk kepada serangan ini. Azam dilanda kontroversi hebat berhubung dakwaan pemilikan saham di dua syarikat pada 2015. Ekoran itu, Azam pada sidang media 5 Januari berkata, dia telah memaklumkan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR bahawa akaun perdagangan miliknya digunakan oleh adiknya untuk memperoleh saham tersebut. Sekumpulan anggota pemuda PKR berkumpul di depan ibu pejabat SPRM di Putrajaya bagi menuntut Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki meletakkan jawatan. Dipimpin Ketuanya Akmal Nasir, kumpulan itu turut menuntut siasatan kerajaan terhadap pemilikan saham Azam termasuk yang dibeli menggunakan akaun adiknya Nasir Baki. Kita tak ada nak bersorak ataupun nak berdemonstrasi, hanya menyampaikan memorandum 13 perkataan di belakang ini supaya ini juga mewakili pandangan rakyat Malaysia, anak muda, orang-orang biasa di luar sana yang sebenarnya masih percaya ataupun sayangkan institusi ini. Bantahan hari ini bermula dengan konvoi oleh kumpulan tersebut menaiki kira-kira 20 buah kereta di sekitar Dataran Putra yang berdekatan dengan Pejabat Perdana Menteri menghala pembangunan SPRM bagi menghantar memorandum tersebut. Akmal juga meluahkan rasa kecewa dengan kenyataan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan kerajaan kekal untuk tidak campur tangan terhadap isu melibatkan Azam itu. Jadi sebab itu, kalau nak mengatakan bahawa eksekutif jangan campur tangan, sepatutnya Perdana Menteri bagi komitmen pada hari ini pindahkan kuasa menasihatkan atau pelantikan Ketua Pesuruhjaya itu daripada kuasa tangan Perdana Menteri kepada kuasa Parlimen. Berita seterusnya. Tokoh wartawan negara A. Kadir Jassin menyifatkan usaha supaya membenarkan pengeluaran Acitra RM10,000 wang daripada KWSP untuk mangsa banjir sebagai tindakan tidak bermoral. Malah katanya tidak ada hujah ekonomi dan moral untuk membolehkan pencarum supaya berbuat demikian. Kata Kadir, wang KWSP adalah simpanan hari tua dan bukannya simpanan atau pelaburan biasa. Oleh itu, katanya, kerajaan sepatutnya menghulurkan bantuan yang sewajarnya kepada rakyat dan bukannya memaksa mereka menggali wang simpanan persaraan mereka. Isu pengeluaran kas Acitra RM10,000 secara sekali keluar itu terus hangat diperkatakan apabila terdapat beberapa pihak mengasak kerajaan supaya membenarkan pengeluaran tersebut. Ini khususnya oleh pemimpin UMNO seperti Presidennya Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi Dusuki serta bekas Perdana Menteri Najib Razak. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin menjelaskan bahawa parti tersebut berada dalam dilema ketika ini apabila tidak menguasai kerajaan sepenuhnya. Menurutnya, dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak dapat membuat keputusan untuk menggantikan barisan kabinet yang dianggap gagal dalam kerajaan. Jelasnya ini kerana dikuatiri apabila kedudukan menteri digantikan, terdapat ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Oleh itu, kata Khalid, UMNO berada dalam kedudukan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.
Katanya Perdana Menteri daripada UMNO, tetapi UMNO tidak menguasai kerajaan. Sebaliknya, diwarisi jemaah menteri daripada Perikatan Nasional yang tumbang. Dan Khalid sangat bersimpati dengan kedudukan Ismail apabila desakan untuk melakukan rombakan kabinet. Mengulas lanjut, Muhammad Khalid berkata, UMNO tidak boleh membiarkan Ismail Sabri keseorangan agar parti tersebut tidak terkena tempias dituduh gagal oleh rakyat. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thomson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thomson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thomson. Kita ke perkembangan berikutnya. Bersatu tidak terjejas dengan tindakan beberapa anggotanya menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM dengan sesetengahnya dilantik menjadi pemimpin atasan pertubuhan tersebut. Dalam satu kenyataan, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata, sebaliknya Bersatu akan terus dengan agenda yang ditetapkan. Katanya ketika ada segelintir mereka menyertai PBM, Bersatu pula semakin berkembang dengan bilangan keahlian yang meningkat setiap bulan. Tambahnya, Perlembagaan Bersatu jelas mengatakan sekiranya mana-mana ahli Bersatu menyertai parti lain, maka keahlian mereka secara automatik tergugur. Pada 8 Januari lalu, PBM mengumumkan barisan kepimpinan barunya dengan beberapa wakil rakyat bekas ahli PKR dan memenangi kerusi masing-masing menggunakan tiket Pakatan Harapan dan melompat menjadi bebas atau menyertai Bersatu. Sesetengah mereka pula tidak memiliki sebarang kerusi namun pernah menjadi pemimpin PKR. Jawatan Presiden PBM disandang oleh Ahli Parlimen Julau Larry Seng dan timbalan Presidennya ialah Haniza Muhammad Talha. Seterusnya, ikuti kandungan jenama mengenai bantuan banjir keluarga Malaysia. Pembayaran segera kepada mangsa banjir merupakan inisiatif kerajaan proaktif dalam meringankan beban penduduk secepat mungkin yang terjejas akibat banjir. Menurut mangsa banjir di Lancang Pahang, bantuan dari segala aspek seperti kewangan, pakaian, makanan, pembersihan kawasan banjir dan lain-lain diterima dengan kadar yang pantas tanpa karenah birokrasi yang membebankan dan melambatkan penerimaan bantuan seperti mengisi borang dan lain-lain. Contoh macam barang-barang perluan macam untuk perluan makan, dapur semualah. Kerajaan tolong. Macam RM1 benda kan. Ditolong kan. Ada dapat bantuan? Ada. Untuk kali ni memang cepatlah daripada kerajaan. Dari segi, contoh dari segi kewangan, yang PN ada umum kan. Yang dulu tu lambat, dalam 4 bulan ke saya baru dapat. Tapi yang kali ni sangat pantas. Dalam sebelum 2 minggu dia dah bagi kepada mangsa. Bencana banjir kali ini yang berlaku di daerah ini merupakan yang terburuk sehinggakan kerosakan harta benda seperti beberapa rumah musnah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Mangsa banjir penduduk di Kampung Insaf Lancang Pahang menyambut baik inisiatif Bantuan Keluarga Malaysia pembaikan rumah pasca banjir atau penempatan baru ekoran kediaman penduduk yang rosak atau musnah. Rasanya kerajaan prihatin sebab baru ni pun Perdana Menteri pun ada umum juga pasal bantuan bina baru rumah tu sebanyak RM56,000 untuk bina baru. Rasanya prihatin tapi tak tahulah bila nak dilaksanakan. Saya harap segeralah dilaksanakan. InsyaAllah dia orang ada cakap nak buat penempatan baru tapi pelaksanaan tu tak tahulah. Bila yang dia nakkan buat tak tahulah kan. Cuma dia orang ada perancangan nak pindahkan kita orang ke pusat yang lebih selamat. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan bagi kerosakan rumah serius, kerajaan akan mengurus baik pulih rumah dengan kos sehingga RM15,000. Manakala bagi rumah yang musnah dan tidak boleh diduduki, kerajaan akan membantu sehingga kos RM56,000 setiap unit rumah dibina baru.
Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.